Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 18 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, Allah berfirman yang bermaksud, dan sekiranya kamu ini ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, nescaya tidak terhitung banyaknya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Kasihani. Jadi ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya nikmat Allah ini sangatlah banyak. Dan kita sebagai hamba Allah, kita diwajibkan bersyukur di atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tak terhitung banyaknya. Dan nikmat harta kita, nikmat keluarga kita, nikmat kesehatan kita, nikmat hidayah kita, nikmat Islam kita, dan banyak lagi yang mana Allah beri nikmat pada kita ni sebenarnya Allah berikan secara percuma. Allah berikan secara free, tak kena bayar ke apa. Jadi di antara kewajipan kita ialah kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tak ada ungkapan kita nak sebut terima kasih kepada Allah. Terima kasih Allah. Terima kasih banyak-banyak Allah. Tak cuma, dan ulama mengatakan di antara kalimah yang paling comel kita sebut ialah alhamdulillah. Tak syukur pada Allah, terima kasih pada Allah banyak-banyak. Sebab nikmat Allah ni tak terhitung banyaknya, dan Allah beri dengan secara percuma sahaja pada kita. Dan sebenarnya di antara banyak-banyak nikmat tu kita lupa bahawasanya ada satu nikmat di antara banyak-banyak nikmat ni ialah nikmat yang sangat istimewa, iaitu nikmat hidup. Yang mana nikmat hidup ni bukan nikmat yang biasa-biasa, tapi nikmat yang istimewa, nikmat yang luar biasa. Tetapi kita jaga-jaga kita mensyukuri nikmat hidup kita. Sebab itulah mereka menganggap nikmat hidup ini nikmat yang biasa-biasa, nikmat tamada lagi. Sebenarnya nikmat yang sangat luar biasa, nikmat istimewa, nikmat hidup. Sehinggalah Nabi Muhammad dia pesan pada kita, bila kita bangun pagi, celak mata bangun pagi, benda pertama kita kena ucap ialah doa alhamdulillah. Terima kasih pada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa bangun tidur, Nabi suruh baca. Celaknya mata, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana. Terima kasih pada Allah, syukur pada Allah, allazi ahyana, yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah engkau matikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kami ini akan kembali. Ini doa yang kita kena baca. Dan apabila kita bangun daripada tidur, kita celak yang mata, baca hak ni dulu. Jangan duk buat apa lain. Hak pertama sekali celak mata sedar, baca hak ni dulu. Doa terima kasih pada Allah. Bapa alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah engkau mematikan kami. Tidur-tidur tu mati tu. Mati kecil lagi. Kita tidur tu mati kecil. Sebab bila tidur ni Allah tak kira dosa. Orang tidur ni tak kira dosa. Dia tiga benda Allah tak kira benda, tak kira dosa ni. Dak rufi al-qalam anis salasa, Nabi kata. Dia angkat pen hak malaikat Rabi atik ni tiga benda. Yang pertama anin naim hatta yastaiqaza. Orang tidur sehinggalah dia bangun.
Selama dia tidur, tak tulis dosa dia. Yang kedua, wa anil sabiyyi hatta yahtalima. Budak kecil kanak-kanak sehinggalah dia balik, tak boleh dosa. Yang ketiga, wa anil majnuni hatta ya'qila. Orang gila sehinggalah dia berakal. 3 benda ni malaikat tak tulis. Yang pertama saja kita tidur. Tidur ni tak tulis dosa. Kita tidur, kita kecek kursi. Mak bagi lompat memperkuat waktu tidur, tak kabar apa dah. Tak tulis dosa. Tak, kita palong orang dah tidur, mimpi palong orang. Mulut mati kau kursi. Tak apa, jangan risau lah. Sebab tidur ni tak kira. Ataupun buat benda lain. Tak apa. Kita bangun, kita buat apa-apa benda menyalahi hukum Allah tak kira sebab kita tak khabar, kita tidur. Buat sedar tu, buat apa tu Allah kira. Semua budak juga, kanak-kanak tak semaya, tak dosa. Selagi tak balik. Cuma Nabi suruh kita ajar 7 tahun tu tak suruh semaya. Nah, bila 10 tahun suruh hotel. Sebab dari 15 tu dia balik lah. Tapi tak dosa lagi, tak semaya pun. 7 tahun buat bagi masjid semaya, boleh kau mak ayah, ya pahala. Tapi tak semaya, tak dosa. Tak puasa, tak dosa. Sebab dia tak balik lagi. Tapi kalau dia puasa, boleh pahala kau mak ayah dia. Dia tak puasa, tak dosa mak ayah dia. Sebab dia masih kanak-kanak. Cuma kita kena didik dia, kena tarbiyah dia, biar dia dekat dengan tak semaya dengan puasa dan sebagainya. Bila dia balik, barulah dia tu seni. Nak jangan balik baru nak suruh semaya, jangan. 7 tahun tu kena ajar semaya dah, biar dekat. 10 tahun tu dekat dah, 15 automatik dia ke semaya dengan sendiri. Nah, dan yang ketiga, anil majnun, orang gila, tak boleh dosa. Bila dia teringat, dia berakal, dia mari ingatan dia, maka baru dikira tak dosa bahagia. Masa dia gila tak kira. Dia tak semaya kau. Dia jalan, tengah-tengah jalan, duk makan kursi, duk makan sapuh ke apa contohnya, tak kira dosa. Sebab tak ada akal, tidak berakal. Jadi Nabi takbir pun bila kita baru tidur, allazi ahyana. Terima kasih Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana. Setelah Engkau matikan kami. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Tuhan. Mung ni hidup lagi aku. Kok aku mati tadi? Daripada pukul 11 malam sampai pukul 6 pagi ni aku mati tadi. Mau hidup semula, ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Sebab ada setengah orang tidur tak bangun lah. Ada meninggal dunia ketika tidur. Celak-celak duduk dalam kubur. Nak tidur malam tadi, celak-celak duduk dalam kubur dah tu. Nak tengok kain putih depan tu. Tak kau ni tanah, atas papai. Mati dah aku. Kita alhamdulillah, kita celak lagi. Jadi Nabi raya bila mau bangun tidur, jangan lupa baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan kepada Allah lah kita akan kembali. Usah kita ingat semua, terima kasih semua. Setiap pagi bila kita celak mata, terima kasih kepada Tuhan kerana Tuhan beri hidup lagi kita. Itu tanda pertama kita mensyukuri nikmat hidup. Nikmat Tuhan kita hidup sampai learning ni 70 tahun, 60 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun dan sebagainya. Nikmat syukur je lah. Dan kita kena nikmat hidup, kita kena syukur dengan kita sentiasa baca doa. Terima kasih kepada Tuhan setiap pagi kerana Allah telah menghidupkan kita. Itulah bagi nikmat hidup. Yang mana nikmat hidup ini bukan nikmat yang biasa-biasa, tapi nikmat yang luar biasa. Dan Allah beri kita bernafas lagi, alhamdulillah. Dan walau bagaimanapun tidak setakat, tak cukup setakat kita baca doa sahaja. Bahkan kita kena menggunakan nikmat hidup Tuhan kita saat ni dengan
selaras dengan tujuan dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan suruh kita hidup ni suruh kepada dia, tujuan kepada dia. Barulah kita dikira hamba Allah yang berterima kasih di atas nikmat hidup yang Allah berikan pada kita. Kena hidup ni biar kena dengan cara Tuhan nak. Selaras dengan tujuan Allah menghidupkan kita. Apa Allah menghidupkan kita? Tujuan ke apa? Tanya Allah. Tanya Allah. Tanya Allah lagu mana? Buka Quran cari apakah tujuan hidup. Di antaranya ialah kita baca dalam minggu baru ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadat kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah SWT. Dan banyak lagi dah tujuan-tujuan hidup. Kita kena mengabdikan diri kepada Allah SWT dengan melaksanakan ibadat. Guna dah nikmat hidup kita ni untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah SWT dalam setiap bidang hidup kita. Jangan setakat dak ibadat sembahyang saja, bahkan hak lain semua pun kita kena mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia kita mensyukuri nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita. Sebab kita kena ingat hidup ni dah ataupun usia umur atau hari kita ni merupakan modal untuk kita nak guna, kita nak rebut sebanyak mungkin berkala selepas kena mati. Tu hari kita hidup, usia kita ni modal. Ada orang tu hari 60 tahun, ada orang 70, ada orang 80, ada orang 40, 50. Sebenarnya itu merupakan modal. Modal untuk apa? Untuk menyediakan bekalan menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi. Modal. So kita nego. Tu hari kita datang dunia 60 tahun. Modal lah tu kita. Tuhan tak boleh pitih kita. Tak boleh harta kita, boleh modal, boleh umur kita. Umur ni lah mana-mana kita guna untuk nak hidup selepas pada mati selesai. Nak guna ke mana? Umur mesti kita guna dengan sebaik mungkin. Biar berbaloi kata dengan usia tu hari kita. Umur adalah kesempatan yang tidak boleh kita persia-siakan. Nikmat hidup, nikmat usia tu hari, umur tu hari ni merupakan peluang untuk kita membuat sebanyak mungkin amalan-amalan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktulah Nabi sebut di antara orang baik ialah orang yang tu hewi umur dia banyak dan banyak amalan dia. Orang yang tak comel, orang yang jahat ialah tu hewi dia banyak umur tapi sikit amalan dia. Sebab itulah umur kita ini merupakan bekalan untuk kita nak guna sebaik mungkin kesempatan hak tu hari kita. Dan usia hak tu hari kita ni juga merupakan kesempatan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala. Kita membetulkan diri kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Taala. Cuba tanya apa tu hari ni masih lagi biar hidup. Sayang aku ramah dah tak ada. Sayang hak sepaja dengan aku tak mati dah. Tak sayang hak sekolah dengan aku ada orang mati dah. Sayang duduk kerja dengan aku ada mati. Tapi aku apa tu hari hidup lagi. Mungkin Tuhan suruh aku ni tak minta maaf kepada dia. Suruh bertaubat, suruh aku betul diri. Mungkin dulu aku ada silap kali ni. Kita kena suruh muhasabah semua. Tuhan aku hidup lagi ni, mungkin Tuhan nak suruh aku ni cuci dosa kan. Dosa aku banyak kan. Minta Tuhan, minta apa kepada Tuhan. Doa kepada Tuhan angkat tangan. Ngadu kepada Tuhan. Bahasa Melayu kata apa ya Allah, aku dosa banyak ya Allah, minta apa ya Allah. Dulu aku banyak ya Allah kesalahan kamu ya Allah. Angkat tangan kalau boleh teriak. Tak bangun malam-malam teriak. Tak boleh teriak, walau tak teriak pun tak apa. Ambil bawel, nyenyek mata.
Tak boleh tubik air mata. Sebab apa? Sebab kita kena ingat umur manusia ni, terutamanya umat Nabi Muhammad ni tak panjang. Tak panjang. Tak sama dengan umat-umat terdahulu. Dan umat terdahulu ni, Allahu Akbar, panjang-panjang ni. Dan Nabi kita sendiri telah sebut dalam sebuah hadis. Nabi kata, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, atau kama qala. Nabi kata umur umat-umatku, Nabi kata di antara sittin 60 ila sab'in hingga 70. Nabi sebut kebanyakan umatku ni, majoriti umatku ni, purata umatku, Nabi kata umur dia 60 hingga 70. Dan Nabi sendiri umur dia 63. Bila Nabi umur 63, umat dia lebih kurang tu lah. Sebab itulah kita kena ingat kita ni kalau sampai umur 63, alhamdulillah, syukur banyak-banyak, umur kita sama dengan Nabi. Kalau lebih lagi tu habui, Allah syukur banyak-banyak, umur kita ni Allah ekstra lebih daripada Nabi lagi. Terima kasih. Kalau boleh sujud syukur terima kasih banyak ya Allah. Mungkin umur aku lebih daripada umur Nabi lagi ya Allah. Terima kasih banyak-banyak. Ya, sebab tak ada umat Nabi Muhammad ni mencecah 200 tahun. Tak ada. Kalau ada 100 pun mungkin nyanyuk ada 100 lebih. Tapi kalau umat dulu biasa. Umat dulu 200, 300 biasa. Kalau mati umur 900 tu, mati muda orang panggil. Mati muda. Mati umur 900. Apa? Nabi Adam sendiri ada kata 1000 tahun umur dia. Nabi Idris 800 lebih. Nabi Nuh alfun illa khamsin, 1000 kurang 50 tahun. 950 tahun Nabi Nuh umur dia. Umat-umat dulu bahkan dia mati umur 900, biasa lah dia tu. Sebab umur kat 1000. Nabi ke apa lagi? Nabi Hud 400 lebih. Ulama sebut Nabi Ibrahim ada kata 200 lebih, ada kata 200. Nabi Ismail 100 lebih, Nabi Ishaq 100 lebih, Nabi Yusuf 100 lebih, Nabi Zakaria 100 lebih, Nabi Muhammad 63. Umat-umat hak clear ke apa ni, lepas pada Nabi Nabi Nuh ke apa tu dah kurang sikit, 400, 200, 100 gitu. Bersama Nabi Muhammad ni 63. Jadi umat Nabi Muhammad pun lebih kurang Nabi lah. Dulu Nabi umur 400, umat dia pun lebih kurang 400 juga. Jadi kita kena ingat umur Nabi Muhammad ini adalah lebih kurang umur baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita syukur banyak-banyak kerana Allah masih lagi beri kesempatan pada kita, dan Allah masih lagi panjangkan usia kita. Dan dia sebenarnya kalau kita banding tempoh kita ni, kalau banding dengan akhirat, masih terlalu singkat berbanding jangka masa hidup di akhirat. Sebab di akhirat 1000 tahun apa ni, satu hari di akhirat bersamaan 1000 tahun dunia. Wa inna yawman indallah ka'alfa sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah esok bersamaan 1000 tahun. 1000 tahun di dunia ni baru sehari akhirat. Baru sehari. Pak kalau kita umur 63, berapa jam akhirat? Berapa jam? 1000 tahun baru sehari. Kalau umur 500 tahun baru sehari. Sehari. Kalau 250 tahun baru suku hari. 200 setengah tu baru suku hari. Berapa jam suku hari? 4 jam. 3 jam. Tak, dia 4 jam sehari tak? 6 jam. Tak, 6 lah. 6 jam baru tak? Kalau umur 200 setengah baru 6 jam.
Kalau umur 53, orang mau kata baru sejam setengah je. Baru sejam setengah. Kita ambil umur 53, umur Nabi lah, lebih kurang. Baru sejam setengah. Jika kita hidup 63 tahun bersamaan dengan 1 jam setengah di akhirat. Allahu Akbar. Sebab itulah kita kena cuba muhasabah sama dan kita tidak mensia-siakan dan tidak mensia-siakan dan tidak membazirkan umur kita. Cuba kita manfaat. Umur kita ni biar bermanfaat. Cuba kita penuhi dengan amal-amal soleh. Kadang-kadang duduk saja, duduk dah kopi yang pagi, tak os gelas je, tak besok tak kelik, kelik zohor semaya makan nasi, petegi pula, Nescafe pula, tak puasa balik, malam lepas isoki pula, tak Nescafe, ke apa pula, tak susu pula. Nah, 3 kali kita kopi sehari. Allah Akbar, mensia-siakan. Itu orang tua, orang muda dia ambil orang lain pula. Dia main ke apa tu sengih. Sengih. Nah, tak kita buat. Nah, sengih. Mensia-siakan, membazir usia kita. Lalu ni tak sedar, lalu ni berasa tak penting mana. Bahawa kita mati saya esok, apa ruginya aku. Allah Akbar. Tak rugi banyaknya aku, kita mensia-siakan dan apa ni usia kita. Sebab itulah kita mesti menjadi manusia yang bijak. Bijak ke apa? Bijak menggunakan umur kita. Dia panggil umur yang berkat. Kita nak umur yang berkat, usia yang berkat. Usia yang berkat ni Allah beri usia kita berkat ke mana? Bila dah tahu berkat tak berkat, bila kita kahadua, kita dekat dengan Allah. Ini berkat. Kahadua, dekat dengan Allah. Kahadua, rajin mari masjid. Kahadua, rajin solat berjemaah 5 waktu. Kahadua, rajin apa lagi? Bersedekah. Contohnya. Kahadua, rajin semaya sunat. Kahadua, rajin baca Quran. Ni kahadua, malah. Nah, kahadua, jauh ke masjid, tak berkat lah. Kahadua, malah baca Quran. Kahadua, baru nak kahwin. Cuba kita muhasabah. Nah, dulu masa muda-muda rajin, kahadua, malah. Dia nak kahadua, rajin. Itu dia panggil usia berkat. Tak, manusia bijak yang pertama sekali tidak mensia-siakan usia dia, tidak membazir. Bazir kadang-kadang. Duk sungai, duk cokor, sungai, ada buat apa? Kalau kau bikin bunga ni duk kale sebelah Thailand kan? Duk tengok orang itu makan. Kau tengok gitu ya. Apa sia-sia? Kalau duk Mekah tak apa. Duk Mekah, duk sia-sia tengok Kaabah, duk san tengok Kaabah, tak apa, boleh pahala. Ada orang Arab lah tu. Orang Arab pukul 2 pagi, duk tengok Kaabah, cokor pagar, tengok Kaabah. Dia tak ada buat apa, tak apa. Sebab Kaabah ni tengok boleh pahala dah. Kaabah ni tengok boleh pahala dah. Kalau rajin lagi tawaf. Kalau malah tawaf, semaya dia pegang Kaabah. Duduk depan Kaabah, malah juga duduk depan Kaabah, tengok je. Tengok Kaabah, boleh pahala. Quran juga. Kalau rajin baca, malah juga baca, buka tengok pun tak apa. Tak, buka tengok. Bismillahirrahmanirrahim, tengok. Sadaqallahul azim, tak apa, boleh pahala. Jangan menghabiskan usia kita. Dan di antara nak jadi manusia bijak, dia tidak mensia-siakan usia dia, sentiasa mengingati mati. Ingat semua mati. Bukan ingat mati, bukan sebut mati semua.
mati. Bukan gitu ingat mati ni. Namun Ustaz kata ingat mati aku sebut mati. Dia sampai mati. Bukan lagu tu. Maksud dia ingat kehidupan selepas mati tu. Bila mati tu, adakah bekalan kita? Apakah bekalan kita? Tak, sebab mati ni bila-bila masa saja. Ajal ni bahasa Arab, bahasa Melayu ajal ni batas. Usia orang ni batas juga. Tu ajal lah tu. Tu ajal ni panggil. Tak, usia kita ajal. Ajal ni batas. Hak dia. Tak, bila sampai ajal, Allah kata tidak kurang walaupun satu saat, tidak lebih walaupun satu saat. Ajal. La yastakhiruna sa'atan wa la yastakrimun. Tidak lebih sesaat, tidak awal sesaat. Ajal dipanggil. Ajal ni benda kerak usia kita, batas. Batas usia kita, itu panggil ajal. Sebab itulah kita kena sentiasa mengingati mati. Membuat persiapan untuk hidup selepas mati. Buat persiapan untuk hidup selepas mati. Kita lah ni simpan duit di bank, di tabung haji 10,000 contohnya, di bank Islam tak kira lah 45,000. Untuk apa simpan tu? Untuk nak guna masa tua kita esok-esok. Comel lah tu. Simpan duit di bank nak guna masa tua esok-esok. Takut anak-anak tak cara kita. Anak-anak tak cara aku tak apa, duit di bank banyak. Tu masa tua. Lepas mati tu simpan dekat binti. Lepas mati. Hak tu simpan masa tua. Masa mati, lepas mati tu. Akaun kita ada ke? Akaun kita mana? Masjid ni kan. Tabung masjid. Ya ada. Tabung masjid itu tabung masjid. Sebenarnya tabung akhirat tu. Tabung akhirat kita lah tu. Seriak sehari, kalau 5 riyal, hari Jumaat tu 10 riyal ke. Tu akaun kita akhirat esok. Tulis tabung masjid, tabung surau. Tabung apa lagi? Tabung khairat. Sebenarnya hak tu akaun kita lepas dia mati esok. Tapi tak upuh kita malah. Masjid landing mari, tak buat meeting. Bawa kan. Mari subuh tu sekejap, mari subuh esok sekejap. Tak buat masjid ranting mari. Tapi kita tak hari Jumaat pun sekejap je. Seminggu sekali. Cuba perbanyakkan sikit. Perbanyakkan sikit. Apa? Sebab itu akaun akhirat kita esok. Untuk persiapan, apa ni? Membuat persiapan untuk hidup selepas mati esok. Bila mati esok, masa itulah kita nak guna binti tu. Dan binti yang kita simpan tu hai ubah jadi apa? Jadi pahala. Tak ada binti akhirat saya esok. Tak laku saya esok. Dalam kubur tak laku binti. Binti Riyal ke, binti Mekah ke, binti dolar Amerika ke, tak laku. Kok lakunya pahala. Duit itulah Allah ubah menjadi pahala. Bila pahala banyak, senanglah kita. Dalam kubur, Allah luah kubur, Allah lapangkan kubur kita, Allah tenangkan, Allah ceroh, Allah sebagainya. Cepat. Duit kita banyak, pahala sebab. Dan seterusnya, sentiasa muhasabah diri. Muhasabah sama. Nak tidur, muhasabah. Nak jadi manusia bijak, menggunakan umur, dia kena muhasabah sama. Kau ini bergerak ni. Kamu sendiri ni malah mari masjid. Muhasabah. Main kebuk somo. Lah mana mau hasabo. Kawin sekak bini ni malah main masjid. Dulu rajin. Lah. Dulu masa untuk buruk mari masjid. Baik-baik dulu ada kereta tak mari. Mau hasabo somo. Cuba mau hasabo. Mau hasabo. Nak tidur mau hasabo. Tak mana aku ni. Tu hari rezeki aku banyak, tu hari aku ni mewah. Tapi aku setengah mana, terima kasih kepada Allah. Aku guna usia waktu hari ini dan aku syukur kepada dan nikmat tu hari. Perhatian dan manfaatkan ruang hidup kita dan masa kita untuk Allah SWT. Jadi itulah di antara cara-cara untuk kita menjadikan usia kita ni usia yang berkah. Usia yang mana tidak mensia-siakan usia kita dan tidak membazirkan umur kita untuk benda-benda yang tidak berfaedah.
Dan insya-Allah kalau kita ada benda ni, dak kita cuba dak buat benda-benda ni, insya-Allah kita akan jadi hamba Allah yang mana usia dia usia yang berkat. Nak berkat tu lah. Bila berkat ni insya-Allah alhamdulillah masjid kau rajin mari. Jemaah kau rajin. Dak sunat kau rajin, kerope kau rajin. Dia rajinlah tu. Sebab bila usia kita berkat, Allah semakin dekat. Allah buat dekat. Allah target kita. Target kita dekat dengan dia. Target kita dekat dengan dia. Itu berkat lah tu. Kalau tak berkat, jauh. Kau pitih juga. Pitih, walaupun sikit, gaji sikit, dia berkat. InsyaAllah. Kalau tak berkat, banyak pun, dia habis kursi. Kayak habis kok tu, kayak habis kok ni. No, tak berkat lah tu. Tak, sebab itulah kita nak keberkatan. Tak, jadi mudah-mudahan dengan ayat yang kita baca tadi berkaitan dengan umur kita, mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat. Cubalah kita muhasabah, cubalah kita perbaiki diri kita dari semasa ke semasa, dan cuba kita ingat semua bahawasanya usia yang Allah beri kita ni sebenarnya bukan usia yang biasa-biasa sahaja, bahkan nikmat yang sangat-sangat besar. Jadi kita cubalah ambil kesempatan, kita guna nikmat hidup kita ini dengan kita melaksanakan segala perintah Allah, kita mensyukuri nikmat hidup dengan kita melaksanakan tuntutan agama, mentaati segala perintah Allah, dan kita tinggal segala dengan Allah Subhanahu Taala, dan cuba kita gunakan nikmat hidup selaras dengan tujuan yang Allah kehendaki. InsyaAllah kalau kita ingat semua benda ini dan kita praktik, kita laksana, insyaAllah kita akan menjadi hamba Allah yang manusia bijak menggunakan usia dia, dan insyaAllah usia kita usia yang berkat insyaAllah. Dan dari rasa itulah saja untuk malam ini kita ambil sedikit berkaitan dengan ayat Quran yang Allah sebut tadi. Mudah-mudahan dapat kita dan muhasabah diri kita, dapat kita perbaiki dari semasa ke semasa, dan kita berdoalah pada Allah mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, bukan setakat panjang saja, tapi Allah berkat usia kita insyaAllah. Dan jadi rasa itulah saja, minta maaflah kalau ada tersalah kata, tersilap bahasa. InsyaAllah ada kesempatan kita sambung semula pada sesi yang akan datang. Akhirnya aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala